Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 6. Okey, ini adalah jawapan untuk soalan yang cikgu telah bagi kat kamu. Soalan nombor 28 sampai 34, kertas 1. Jadi kamu kena tontonlah untuk kamu faham, okey? Kita teruskan. Soalan 28. Rajah 7 menunjukkan masa yang diambil oleh Wei Jin dan Romi bagi suatu larian jarak jauh. Okey, Wei Jin, dia mengambil masa 2 jam 17 minit untuk menghabiskan larian itu. Manakala Romi ambil masa 1 jam 40 minit untuk habiskan larian itu. Hitung nisbah dalam minit masa yang diambil oleh Wei Jin kepada masa yang diambil oleh Romi. Okey, soalan ini mahu dalam minit. Jadi kita mesti tukar dulu kepada minit. Okey. 2 jam, berapa minit? Okey, kalau 1 jam, kita ada 24 minit. Okey, sorry. 1 jam kita ada 60 minit. Okey, 1 jam sama dengan cikgu tulis J saja ya. 60 minit. Kalau 2 jam, 2 jam 60 tambah 60. Kamu akan dapat berapa? 120 minit. Jangan lupa 17 dekat belakang ni pun kamu kena tambah juga untuk kira minit keseluruhan. Kamu akan dapat 137 minit untuk Wei Jin. Okey, soalan dia Wei Jin kepada Romi. Jadi Wei Jin di depan, 137 di depan. Inilah jawapan dia, terus dapat. Romi tak payah kira. Tengok saja, inilah satu-satunya jawapan yang betul. Yang lain kalau kamu pilih, yang lain memang salah. Okey, tidak payah kira sampai habis. Romi tak payah tengok pun. Kamu tengok Wei Jin saja, terus dapat jawapan. Okey, kita teruskan lagi. Soalan 29. Sebuah syarikat menghasilkan 3/4 juta penyedut minuman sehari. Okey, 3/4 juta. Ini kamu kena tukar. Sekejap lagi kita buat. Sebanyak 0.2 juta daripadanya diekspor dan bakinya untuk pasaran tempatan. Okey, 0.2 juta diekspor. Bakinya untuk pasaran tempatan. Ekspor ni maksudnya dikeluarkan daripada negara kita. Okey, dikeluarkan untuk negara luar. Okey, pasaran tempatan tu untuk negara kita. Okey, baki negara kita 0.2 juta diekspor. Hitung bilangan penyedut minuman yang dihasilkan untuk pasaran tempatan dalam 5 hari. Okey, ini 1 hari. Dia mahu 5 hari. Okey, mula-mula kita kena kira untuk 1 hari dulu. Okey, mari kita kira untuk 1 hari. Tukar 3/4 juta kepada perpuluhan, kamu akan dapat 0.. Okey, 3/4 juta, kita akan dapat 0.75 juta. Cikgu tulis J juga. Okey, kalau 0.2 juta ni untuk ekspor, berapa untuk tempatan? Untuk tempatan kita kena tolak lah. 0.75 tolak terpanjang 0.2. Belakang dia kamu tambah sifar. Bila kamu tolak, kamu akan dapat 0.55. 0.55 juta untuk pasaran tempatan sehari ni, sehari. Sekarang soalan dia hitung bilangan penyedut minuman yang dihasilkan untuk pasaran tempatan dalam masa 5 hari. Jadi kalau 5 hari, kita kena darab 5. Okey, darablah 5. 5 darab 5. Kamu boleh guna darab cara macam mana sekalipun yang kamu sukalah. Kalau tak pandai cara ni, kamu boleh guna cara yang cikgu ajar. Iaitu cara kandang lembu pun dapat jawapan juga. Okey, 5 darab 5, 25. 5 darab 5, 25 tambah 2, 27. Okey, jangan lupa perpuluhan. Sama saja cara apa kamu pakai pun. Perpuluhan dia, kamu jangan lupa lompat keluar.
Okey, ini perpuluhan dia dekat dalam. Keluar. 1 lompat. 2 lompat. Okey. Bila dah keluar, masuk balik. Dekat jawapan dia. 1 lompat masuk. 2 lompat masuk. Jadi jawapan kamu 2.75 juta. Terus ada jawapan. Tak payah lompat pun tahu dah jawapan dia adalah B. Okey. Seterusnya. Soalan 30. Berikut adalah perbualan antara ibu dan bapa. Saya telah masukkan 308 keping biskut. Cikgu dah bulatkan 308 keping biskut sama banyak ke dalam 7 paket kecil. Okey, ini ibu cakap dia dah masukkan 308 keping biskut sama banyak ke dalam 7 paket kecil. Bapa dia cakap tolong berikan 4 paket kepada anak-anak kita dan selebihnya kepada Daniel. Okey, 4 paket bagi dekat anak-anak dan yang lebih lagi tu bagi dekat Daniel. Sekarang kamu kena hitung bilangan biskut yang diberikan kepada Daniel. Okey. Kalau 7 paket, 4 paket dapat dekat anak-anak. Daniel berapa paket? Ini senang saja. Okey, 7 paket. Anak-anak dapat 4 paket. Kita bukan nak cari anak-anak, jadi kita kena tolak. Kita mahu cari Daniel. Daniel dapat 3 paket. Okey, 1 paket berapa? Tak tahu. Kita kena kira dulu 1 paket. Jadi, kamu buatlah bahagi. Sebab apa? Sebab mak dia telah masukkan secara sama banyak. Perbuatan memasukkan tu, kamu cuba bayangkan mamak kamu memasukkan kuih dalam pinggan. Itu adalah secara sama banyak. Itu adalah perbuatan membahagi. Okey, kita menolak berkali-kali tetapi sama banyak kita tolak. Itu bahagi. Kalau tolak sekali, tolak je. Kalau tolak banyak-banyak kali, sama banyak, bahagi. Okey, tengok sifir 7. Boleh tengok dalam sifir kamu. 3 tidak ada, potong bawa sebelah. 30 kecil pada 30 ada, iaitu 28. Okey, 28 dalam sifir 7 adalah 28 dalam sifir 7 adalah 4. Jadi 30 tolak 28 dapat 2. 2 tak boleh duduk bawah. Kalau kosong je boleh duduk bawah. Dapat 28 lagi. 28 dah tahulah. 28, 4. Jadi 44 untuk 1 paket. Kalau 3 paket, okey, kali ni cikgu pakai cara kandang lembu. Okey, tadi tak cukup ruang. 44 darab 3. Sebab kita nak kira yang Daniel, bukan yang anak-anak dia. Okey. Okey. 4 darab 3 dapat 12. Okey. 4 darab 3 dapat 12. 4 darab 3 lagi dapat 12 lagi. Okey. Jadi jawapan dia adalah 2. Inilah jawapan dia. Macam mana cikgu tahu? Sebab dekat belakang dia je ada 2. Dekat kawan-kawan lain semua nombor lain di belakang. Tak payah kira sampai habis, terus dapat jawapan. C jawapan dia. Okey, kita teruskan. 31. Sebuah syarikat telah mengagihkan sebanyak 180 barang permainan kepada setiap 32 kelas prasekolah. Okey. Kalau dia cakap setiap ni, maksud dia sama banyak juga. 180 untuk setiap 32 prasekolah. Okey. Syarikat itu masih ada 30 barang mainan yang belum diagihkan. Okey, dia ada masih tinggal 30 dekat dia. Hitung jumlah barang mainan yang dimiliki oleh syarikat itu sebelum pengagihan dibuat. Okey, sebelum mereka agihkan, berapa barang mainan yang syarikat itu ada? Okey, syarikat itu telah agihkan 180 kepada setiap 32 kelas prasekolah. Jadi kita kena kiralah semua barang-barang mainan dia ada berapa. Lepas tu 30 ni nanti ujung sekali baru kita tambah 30. Sebab kita kena kira dulu berapa yang kelas prasekolah semua dapat. Jadi kamu kenalah guna cara kandang lembu ataupun cara bahagi biasa yang kamu belajar. 180 darabkan dengan 32. Okey, mari kita darab. Okey, maafkan cikgu kalau darab ni tak cantik sangat. Okey,
Buat ni pagar dia, pagar untuk kandang lembu. Okey, sifar darab 3 senang, sifar darab 2 pun senang sifar. 8 darab 3 kamu boleh rujuk sifir 24. 8 darab 2 cepat rujuk sifir 16. 1 darab 3 3, 1 darab 2 2. Okey, kamu tambah macam biasa. 6 4 1 2 dapat 7. 2 3 dapat 5. Sifar-sifar lah. Jadi ini jawapan dia. Belum jawapan akhir lagi ni. Jangan kalut. 5 7 6 0. Kalau kamu tengok dekat A, B, C dekat sini ada 5 7 6 0. Kalau kamu bulat 5 7 6 0 terus salah. Okay? Sebab apa salah? Sebab dia masih ada 30 barang baki dekat syarikat itu yang belum diagihkan. Jadi kalau 30 barang baki itu kamu kena tambahlah. Sebab apa? Sebab dia tanya hitung jumlah permainan yang dimiliki sebelum pengagihan dibuat. Jadi kamu kena tambahlah pula dengan 30. Dekat sini dah nampak jawapan dia. Siapa yang cepat dia terus boleh nampak jawapan. Okey, 09. 90 di belakang. Jawapan yang mana ada 90 dekat belakang? Jawapan B, itulah jawapan dia. Okey. Senang saja. Cikgu teruskan lagi nombor 32. Jadual 3 menunjukkan isi padu air dalam bekas Q dan bekas S. Okey, isi padu air dalam bekas Q dan bekas S, isi padu bekas R tidak ditunjukkan. Okey, Q ada, S ada, jumlah pun ada, R saja dia tak tunjuk. Sekarang kita mau cari R. Sebab apa ni? Hitung isi padu dalam ml, air dalam bekas R. Okey. Okey, jadi kamu nak cari bekas R. S kamu tak nak, Q pun kamu tak nak. Okey, tapi ingat ya dalam ml. Jangan silap. Okey, sekarang ni semua dalam L. Tak apa, jangan bimbang. Kita tolak dulu dalam L. Tapi 3/4 boleh tolak kah? Tak boleh. Sebab dia pecahan. Jadi kita kena tukar dia kepada perpuluhan. Okey, mari kita tukar. Ingat balik berapa perpuluhan 3/4. 0.75. Okey, Q dan S kita tak mau. Q dan S ni kita tak mau. Sebab kita cuma mau R saja. Jadi kita kena buang dia. Tolaklah 1.8 liter. Tolak Q dulu. Buang Q dulu. 0.5 liter. Kamu akan dapat 1.3. Ini senang. RS pun kita tak nak. Tolak lagi S. 0.75. Okey, bila ada nombor lebih di belakang, kita mesti simpan sifar. Okey, sifar tolak 5 tidak dapat pinjam sebelah. Okey, 3 bagi 1 jadi 2. 10 tolak 5, 5. 2 tolak 7 tak dapat pinjam sebelah. Okey, dia jadi sifar. Okey, 12 tolak 7 pun dapat 5. Okey, jadi sifar perpuluhan 55. Kalau kita tengok dekat sini, jawapan dia yang ada 55 C saja. Terus dapat jawapan. Tak payah tukar unit pun boleh. Kalau nak tukar unit pun boleh juga. Kamu pakai lu, malu. Okey, ada cikgu ajar dalam kelas. Masih ingat lu, malu, perpuluhan. Kalau kertas 2 mesti tukar ni. Nanti kita belajar kertas 2 pula. Okey, 0.55 kamu simpanlah sebab ni unit dia semua liter. Jadi mula dari liter. 0.55. Ataupun kamu mau dalam ml. Bila kamu mau dalam ml, kamu turunkan perpuluhan ml. Jadi tambahlah sifar. Dapat 550 ml. Okey. Okey, itu saja. Kita pergi soalan seterusnya. Berikut menunjukkan sebidang tanah kepunyaan Encik Tong. Okey, Encik Tong punya tanah untuk dijadikan lot parkir dan ukuran bagi satu lot parkir. Okey, ini tanah dia. Dia nak buat parking. Okey, ini satu lot parkir. Okey, satu lot tu maksud dia satu parkir, saiz dia besar ni. Ini tanah dia. Luas keseluruhan tanah itu 400 meter kuasa 2. Okey, 400 m kuasa 2. Setiap satu lot parkir
berukuran 4 meter lebar dan 5 meter panjang. Inilah dia. Hitung bilangan maksimum lot parkir yang dapat dibina di atas tanah itu. Okey, berapa parkir yang kita boleh bina dekat atas tanah ni? Okey, mari kita jawab. Dia cakap 480. Dia bagi 10. Ini dia tak bagi panjang, dia tak bagi. Dia cuma bagi lebar saja 10. Jadi panjang dia kita kena kira lah. Berapa darab 10 dapat 480? Rasa-rasa kamu. Bolehkah kamu congak? Berapa darab 10 sama dengan 480? Contoh kalau cikgu buat 3 darab 10 dapat 30. Jadi nampak tak persamaan dia? Ini sifar, ini sifar. 3 dekat depan. Jadi ini sifar, ini sifar. Dekat depan dia 48 lah. Jadi panjang dia cikgu tulis kat atas 48 M. Okey, kita nak buat berapa parkir yang sama macam ni. Okey, senang. Tinggi dia 5 kan? Ini tinggi dia 10. Lebar dia 10, kita belah 2. Dapatlah 5. Bawah dia 48 M. Kalau kita nak bahagikan dia kepada 4M, 4M kita dapat berapa bahagian? Okey, tengok sifar 4 ada 48. Oh, tak ada. Yang ada 48, yang paling tinggi pun 36. Jadi kita tak boleh pakai sifar, kita kena bahagi. 48 bahagi 4 untuk cari berapa lot yang ada. Okey, 4 dalam sifar 4, 1. 8 dalam sifar 4, 2. Jadi 12 slot dekat sini. Jadi kita kena belah dia kepada 12 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Jadi sekarang ni kita kira berapakah bilangan lot semuanya. Okey, mari kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24. Cikgu Mal. Okey. Kamu buat cantik-cantik memang dapat 24 tu. Okey. Jadi jawapan dia adalah B. Bola. Jadi kamu buat jalan kira yang macam ni. Kalau kamu dapat B, betul. Okey. Teruskan lagi. Soalan terakhir pada hari ini, 34. Jadual 4 menunjukkan bahan untuk membuat sebiji kek coklat. Okey, ini adalah bahan untuk buat sebiji kek coklat. Sebiji sahaja ya. Hitung jisim dalam kilogram tepung dan gula yang digunakan untuk membuat 7 biji kek yang serupa. Okey, kalau mahu buat 7 biji, berapakah tepung dan gula yang diperlukan? Yang sebut coklat dan mentega tak payah kira. Kita kira tepung dan gula sahaja. Okey, jadi mari kita kira. Tepung berapa kilogram? Ini kilogram dia tulis. Jadi kita mesti tukar kepada kilogram lah. Tak apa, tak payah tukar lagi pun tak apa. Kita kira dulu dalam gram. 7 biji. Kalau 7 biji kena darab 7 lah. Jadi 450 darab 7. Okey, kita buat kanan lembu. Kanan lembu ni senang. Cikgu pun suka. Kamu pun senang buat. Yang penting kamu ada sifar. Sifar lah. 5 darab 7, 35. 4 darab 7, 28. Sifar turun bawah 5. 3 tambah 8 dapat 11. 1 naik atas. 1 tambah 2 dapat 3. Jadi 3150 kita tukar kepada kilogram. Okey, kilogram macam ni. Kamu gemuk. Kamu pakai jadual kamu gemuk ya. Kamu gemuk. Oh, alamak. Kecil pula jadual cikgu buat. Tak apalah. Kamu buat cantik-cantik lah. Lepas tu kamu isi 3150. Jangan lebih ya. Perpuluhan jangan lupa. Perpuluhan kilogram dan perpuluhan gram. Jangan lebih terkeluar dekat sini. Tak mahu. Okey. Susun bagus-bagus. 3150. Kalau terlebih, kamu tolak dia pergi depan.
Jadi saya mahu dalam kilogram, turunkan perpuluhan kilogram dekat sini, dapat 3.15 kilogram. Jawapan kita A pun boleh, C pun boleh. Jadi apakah jawapan yang betul? Tak tahu lagi lah, kita kena kira gula dulu. 150 gram darab 7. Okey, cikgu kira kat tepi ni ya. 150 darab 7. Okey. Kamu boleh sifar darab 7, sifar 5 darab 7, 30. 5, 1 darab 7, 7. Okey, ini sifar, ini 5, 3 tambah 7, 10, 1 pergi atas, dapat 101, dapat 1050. Okey, mana yang sesuai dengan 1050? A ke C? Jadi jawapan kamu C lah, 1.05. Okey, senang saja. Jadi kamu boleh buat sendiri. Jawapan dia nanti cikgu ajar. Kalau kamu hantar jawapan, cikgu bagi tahu jawapan sebenar. Terima kasih.